Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton Tanyalah Ustaz? Anda kini sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Perbincangan tafsir dan taranum kita bawakan hari ini untuk topik kita, iaitu kita fokuskan kepada surah Yasin ayat 59 hingga 65. Dan jangan lupa anda juga boleh tonton siaran hari ini secara high definition. Itu bahasa orang kampung saya, Teluk Intan. Ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah, kita doakan kepada semua, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera, paling penting nikmat, banyak nikmat yang telah Allah kurniakan, termasuklah nikmat hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Tanyalah Ustaz. Dan hari ini para penonton sekalian, macam yang saya bagi tahu tadi, kita ada perbincangan berkaitan dengan tafsir dan taranum surah Yasin ayat 59 hingga 65. Cumanya bukanlah saya individu yang layak untuk menceritakan. Jadi saya sangat bertuah kerana kembali lagi bersua untuk hari ini. Kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah, ceria-ceria saja. Ceria Ustaz ya. Masya-Allah. Kalau ikutkan Ustaz rentas negeri ya ni Ustaz ya. Ya, begitulah kiranya. Nilai ke sini Selangor. Demi untuk Al-Quran kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, banyak yang kita akan kongsikan. Terutamanya kita bawakan beberapa ayat daripada kalam Allah, iaitu ayat 59 hingga 65 surah Yasin. Cumanya lebih indah untuk di awal ini sebelum kita bawakan muqaddimah, mungkin Ustaz boleh pendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, iaitu surah Yasin ayat 59 hingga 65. Silakan Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita dahulukan perbincangan pada pagi ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendengar dengan sebaiknya dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dengan pembacaan ini. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, itu dia. Sebenarnya sambil-sambil Ustaz bacakan tadi, saya lihat dari sudut tafsirnya, secara sekilas pandanglah bagaimana kita risau. Sebab apa? Sebagai contoh ayat yang terakhir tu, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maksudnya Ustaz akan kongsikan kejap je lagi. Cumanya Ustaz, sebagai muqaddimah ataupun permulaan perbincangan kita pada pagi ini, apa gambaran awal sebenarnya yang kita akan bincangkan dalam beberapa ayat yang Ustaz bacakan? Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, perbincangan kita daripada ayat 59 sampai 65 ini, Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan timbal balas daripada apa yang telah pun kita lihat bicara awalnya, balasan bagi orang-orang yang baik-baik. Yang soleh. Bermula daripada ayat yang sebelum daripada ni, ayat 55 yang terhampir. Tuhan ceritakan bagaimana kenikmatan yang diberikan kepada ahli-ahli syurga kan. Seronoknya mereka. Sampai sibuk leka. Sampai sibuk leka tu kan. Agak-agak orang-orang yang tak baik,
tak baik ni, minta maaf yang jahat-jahat tu kan, adakah sama balasan mereka dengan orang baik-baik? Ini sebagai kita kata checks and balance bagi kita supaya setiap kali kita berbicara tentang satu benda yang menggembirakan kita, ada satu check and balance bagi kita untuk memperingatkan jangan sampai kita hilang nikmat-nikmat yang sepatutnya kita perolehi disebabkan oleh kealpaan kita ni. So inilah bicara yang kita akan lihat insya-Allah daripada ayat 59 sampai ayat 65 ni. Allahu akbar. Baiklah Ustaz, untuk awal bagaimana ayat 59 Allah menyatakan bagaimana dan sebaliknya dikatakan kepada orang-orang yang kafir, ini lawan kepada mereka yang mendapat nikmat di syurga. Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa, iaitu orang-orang yang ingkar, dari bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak nyatakan ketika ini? Tuan-tuan, Allah nak ceritakan bahawasanya kalaulah di dunia ini kita sebagai seorang yang taat pada Allah, kita sebagai seorang Islam, kita ada cara hidup yang kita mesti kena pastikan ianya berbeza daripada cara hidup orang yang bukan Islam. Kena beza. Dekat dunia lagi kita tahu bagaimana kita punya sifat ketuhanan kita, bagaimana berbeza daripada Tuhan-Tuhan, daripada mereka yang menganut agama yang lain. Keimanan kita. Maka pastilah kehidupan orang-orang begini bila sampai kepada hari pembalasan pasti akan ada bezanya. Maka di sinilah bermulalah bila mana Allah nak membezakan kehidupan orang yang beriman daripada kehidupan mereka yang kufur, mereka yang tak baik, mereka yang tak nak taat pada Allah di dunia. Permulaan sekali, na'udzubillah, Allah nak pisahkan mereka supaya mereka sama sekali tidak dapat sedikit pun peluang untuk menumpang kenikmatan yang telah pun dirasakan oleh orang-orang beriman seperti mana yang telah pun diceritakan daripada ayat 55. Kalau dekat dunia ni lah misal katalah kalaupun kita ni bukanlah orang yang dikatakan bertuah contohlah saya dengan ustaz ataupun dai hadari kita ni kan, dai hadari ni orang yang bertuah kan. Saya kata walaupun saya ni kurang sikit berbanding dengan beliau ni, saya kata kalau saya dapat menyending-nyending sikit-sikit, dapat menumpang tuah dai hadari pun saya dapat gembira. Tapi tiba-tiba sedang-sedang saya nak menumpang tuah dai hadari ni, orang kata jangan dekat, pergi jauh-jauh. Pasti ada pihak ketiga yang menghalang. Pihak yang ketiga yang menghalang. Pasti pada ketika itulah kita dapat faham bahawasanya engkau bukan orang yang layak hatta untuk nak menumpang sedikit pun daripada tuah orang. Apatah lagi kita kata di hari akhirat. Yang sememangnya kehidupan di akhirat ni kita tahu dia tidak ada yang namanya ketiga. Tak ada. Dia cuma di antara satu ataupun dua. Awak dapat yang pertama yang nama syurga. Kalau tidak, awak tidak akan dapat yang nama syurga. Awak akan pergi ke tempat yang lain yang namanya neraka. Makalah Allah mulakan cerita berkenaan tentang hukuman yang Allah berikan di akhirat ini. Bukan kita kata adab itu sendiri, tapi Allah berikan satu pukulan pada jiwa manusia yang mana pada ketika mana di dunia mereka tak pernah tertarik ataupun nak mendekat yang namanya kebenaran untuk mereka ikuti tersebut. Bahkan mereka menolak. Macam tak best, tak nak ikut cara yang telah pun ditentukan oleh Islam ini. Allah kata kalau begitu di akhirat nanti kami nak pisahkan kamu langsung daripada kehidupan orang yang beriman. Kita tak nak begitu kan, na'udzubillah min dzalik. Kalau boleh kita nak hidup dengan orang yang beriman supaya kita nanti dapat masuk syurga sama-sama, dan tak nak kita dijauhkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mewakili para penonton di luar sana yang menonton ketika ini Ustaz, adakah ketika itu mereka yang kafir, yang ingkar, yang nampak balasan neraka depan mata mereka, adakah mereka nampak mungkin ada kenalan mereka, mungkin ada keluarga mereka yang diberikan nikmat syurga? Adakah mereka nampak dan bagaimana perasaan mereka masa itu? Tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah, sememangnya antara dua kumpulan ini dalam keadaan-keadaan tertentu mereka akan diperlihatkan, dan ada dialog-dialog yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah merakamkan ketika-ketika tertentu mereka diberikan peluang untuk berdialog. Walaupun kita kata mereka itu kehidupannya dipisahkan seperti mana yang telah dijelaskan dalam ayat 59, namun ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang-ruang dialog seperti mana yang telah Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf. Allah ceritakan, wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Satu ketika Allah bagikan peluang kepada ahli syurga untuk bertanya kepada ahli-ahli neraka, kata Allah. Ahli syurga pun akan melaung daripada kejauhan. Ahli neraka, kami sekarang ni dah dapat dah apa yang Tuhan kami janjikan, itulah syurga-syurga yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat ni. Macam mana kalian?
Dah dapat ke belum janji Tuhan dulu bahawasanya kalau kita berlaku jahat, kita berlaku buruk, akhlak kita di dunia ini, kita akan ditempatkan dalam neraka. Allah. Jawab ahli neraka, ya betul lah kami dah dapat janji tersebut, iaitulah duduk dalam neraka. Dan sampailah satu ketika orang dalam neraka siap boleh request daripada ahli syurga. Wahai ahli syurga, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dalam surah Al-A'raf Tuhan ceritakan orang-orang dalam neraka bila dia tengok nikmat ahli syurga, dia kata boleh tak bagi sikit daripada air ataupun apa sajalah, tak kiralah apa-apa untuk nak rasai nikmat tersebut dan juga mengurangkan beban seksa dalam neraka tersebut. Tapi apa jawab ahli syurga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Minta maaf, kami takkan bagi sebab Allah telah mengharamkan pada saat tersebut diberikan segala nikmat syurga kepada ahli neraka. Inilah berlakunya pemisahan kehidupan di akhirat yang tidak akan ada temunya lagi macam kita di dunia. Kalau siapa-siapa yang susah akan dibantu oleh orang-orang yang senang. Masih ada lagi peluang. boleh bantu, betul. Tapi di akhirat kalaulah kita dipisahkan oleh Allah, tidak akan ada lagi pertemuan selepas daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar. Itu dia. Dia bahasa mudah. Dia orang kata zaman tu ketika itu pada muka lah Ustaz. Auzubillah, yang mana yang menolak kebenaran dulu, yang Allahu Akbar. Kalau kita tengok Sumayyah sendiri pun disiksa oleh orang-orang kafir. Di akhirat nanti Sumayyah pula akan berkata kepada mereka yang membunuhnya itu. Allahu Akbar. Ada lagi dialog yang lebih dahsyat, iaitulah Allah berikan peluang untuk ditertawakan orang dalam neraka. Ditertawa pun ada juga. Dalam surah Mutaffifin Tuhan ceritakan. Masya Allah. Baiklah, lagi kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jadi terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Tidak kira di mana sahaja anda menonton ketika ini, anda sedang menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza. Kami bawakan juga, tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman, kebaikan dan insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan hari ini, para betul sekalian, kita masih lagi bicarakan tentang surah Yasin dalam tafsir dan taranum. Kita bawakan perbincangan ayat 59 hingga 65 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baik Ustaz, kalau kita lihat daripada mukadimah yang Ustaz nyatakan tadi, bagaimana Allah meletakkan benteng antara mereka yang diberikan nikmat syurga, kemudian ada azab neraka, dan ketika itu ada juga ketika dalam surah Al-A'raf Ustaz nyatakan mereka boleh berdialog. Jadi kalau kita tengok dalam ayat yang ke-59 ini juga ada soalan daripada sahabat kita yang ingin tanyakan tentang 3 golongan. Bagaimana Sirna di Facebook katanya, bolehkah Ustaz terangkan kedudukan 3 golongan orang Islam di akhirat ataupun padang mahsyar kelak? Yang ini orang Islam pula. Yang pertama muqarrabin, yang kedua mukmin, yang ketiga orang Islam yang banyak berdosa. Adakah mereka ni sama dalam syurga ataupun ada tingkatannya? Silakan Ustaz. Tuan-tuan, kalau kita nak melihat pembahagian ini secara lebih detail, kita boleh buka suratul Waqiah. Allah telah menyatakan dengan jelas di sana bagaimana pecahan-pecahan manusia. Sekurang-kurangnya keseluruhan manusia itu akan terpecah kepada 3. Yang pertama Allah kata fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون. Ini kumpulan manusia yang Allah telah nyatakan. Allah kata di sana adanya golongan kanan. Golongan kanan ni golongan orang yang beriman, yang umumnya mereka itu kita kata memiliki dosa dan juga memiliki pahala. Tetapi dalam keadaan itulah mungkin dipecahkan pula kepada yang golongan fa ashabul maimanah, golongan kanan ini kepada 2 pula. Pecah pula. Satu yang Allah berikan keampunan dan kemudian dia akan masuk dalam syurga. Satu yang Allah tak berikan keampunan kepada dia, dia akan diseksa terlebih dahulu, kemudian barulah selesai daripada azab seksa yang diterimanya, barulah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dicelup sebentar dalam neraka. Tapi kita tahu kalau satu saat dalam neraka pun kita tak akan tahan, wal a'yadu billah. So inilah 2 kumpulan yang pertama. Dan juga disebutkan di situ was-sabiqun as-sabiqun,
orang yang mendahului orang lain lebih dahulu daripada orang lain yang Allah sebutkan sebagai ulaikal muqarrabun. Siapa dia orang muqarrabun? Mereka itulah yang disebutkan sebagai orang-orang yang sangat-sangat hampir kepada Allah. Mereka lah golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ada di kalangan umatku ini 70,000 orang. 70,000 bilangannya yang akan masuk mendahului sekalian yang lain tanpa ada hisab, tanpa ada azab diri dia. Maksudnya dia akan mendahului sekalian orang beriman yang lain masuk dalam syurga. Barulah golongan yang kedua tadi yang masuk dengan keampunan daripada Allah, barulah golongan yang ketiga yang akan sempat dicelup dalam neraka, barulah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi kumpulan wa ashabul masy'amah, itulah golongan kiri yang akan masuk neraka tanpa hisab, tanpa adab. Dia akan terus masuk dalam neraka. Okey Ustaz. Ya. Ramai juga nak tanya ni. 70,000 je ke? Tak boleh banyakkan sikit, tambah 10,000 lagi ke? Inilah yang kita katakan syurga itu milik Allah. Dan syurga itu kita tahu Allah telah nyatakan kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita kena jadi orang yang terbaik di kalangan yang terbaik supaya kita menjadi pendahulu bagi sekalian manusia untuk masuk dalam syurga Allah. Hari ini kan kita kata dalam dunia hari ini, kalau kita kata kita ada ranking 500 pun, 500 the top of the people kan, 500 orang yang terbaik di dunia, kita mesti berharap kita salah seorang daripada 500 tersebut. Paling tidak pun dapat nombor 499 pun okey dah. So 70,000 tu kira ramai lah. Tapi sikit Ustaz, sebab umat Islam zaman Rasulullah sampai sekarang ramai Ustaz. Okey, di sini kita katakan apa yang telah dinyatakan dalam syarah hadis ini, satu yang menyatakan bahawasanya itu menggambarkan kepada satu angka yang zahir 70,000. Tapi di sisi bangsa Arab ataupun di sisi orang Arab, tujuh itu, angka 7 ini adalah merupakan satu gambaran bagi ramainya. Macam kita kata banyak mana 70,000 lah. Tapi sebenarnya wallahu alam, Allah berkuasa untuk menambah bilangan yang berkali ganda lebih banyak daripada itu. Tetapi apa yang zahir daripada hadis untuk letakkan kepada kita dalam minda kita ni, saya kalau boleh nak jadi salah seorang daripada 70,000 yang terbaik yang akan menjadi pendahulu bagi manusia-manusia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doakan para penonton, kemudian kami yang berada dekat sini, abang kameraman, penerbit yang dekat dalam control room tu, dan semualah. Moga-moga kita tergolong Ustaz, amin ya Rabb, dalam golongan yang Allah nyatakan ini. Baik, Ustaz, mungkin boleh kita berganjak ke ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-60. Bagaimana firman Allah, maksudnya, bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, la ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Baik, soalan saya di awal ni, kalau kita tengok nak menyembah syaitan secara depan-depan tu tak ada, jaranglah berlaku, walaupun memang ada zaman sekarang Ustaz. Tapi apakah menyembah selain daripada Allah itu kesesatan yang bermaksud menyembah syaitan? Tuan-tuan yang rahmati Allah, jelas dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi bahawasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah hanya senya Dia. Betul. Yang kita lihat dalam firman-Nya, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, ayat yang ke-1 tu kan. Allah kata, dan hendaklah kalian semua menyembah akan aku, itulah satu-satunya jalan yang lurus yang akan membawa kita ke syurga Allah, yang akan membuatkan kita ini insya-Allah gembira bila kita kembali bertemu dengan Allah satu hari kelak insya-Allah. Tapi Ustaz, macam mana kalau orang yang lain daripada kita yang menyembah selain daripada Allah, adakah mereka itu akan dapat syurga Allah? Jawabnya tidak. Tidak. Sebab syarat untuk nak masuk syurga itu mestilah kena sembah Allah. Betul. Dan mengesakan sembahan tersebut. Kalau dia sembah Allah dan dia sembah yang lain juga, itu namanya syirik. Maka apa yang disembah selain daripada Allah yang disebutkan dalam istilahnya sebagai taghut. Taghut ni ialah apa yang disembah selain daripada Allah. Tak kiralah orang kata saya tak sembah apa-apa Ustaz, tak sembah apa-apa pun, sebenarnya awak sedang menyembah sesuatu secara tidak sedar. Contohnya awak menyembah hawa nafsu awak. Sebab kalau awak mengikuti akan wahyu, maka pasti awak akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak ikut panduan Al-Quran, awak pasti akan sembah Allah. So kalau awak tak sembah Allah, awak ikut siapa sebenarnya? Maka awak sedang menyembah sesuatu dalam keadaan awak tak sedar sebenarnya. Tak sedar. So apa yang sembah selain daripada Allah ini, ianya akan melencongkan kita daripada jalan Allah, di mana inilah sebenarnya favorite syaitan. Favorite syaitan tak semestinya kata, engkau sembahlah aku.
Tapi kalau kau tak sembah aku, kau sembahlah apa saja selain daripada Allah. So kita akan lihat dalam ayat yang ke-60 Allah kata alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Hai sekalian manusia, bukankah aku telah mengambil janji daripada kalian bahawasanya kalian jangan sama sekali menyembah akan syaitan. Syaitan pun tahu tentang arahan-arahan yang sebegini yang datang daripada Allah. Maka kalau dia tak mampu untuk tewaskan manusia untuk taat pada ayat ini, maka dia akan pesongkan manusia daripada kefahaman ayat ini kepada sesuatu yang konon-kononnya macam macam tak sembah aku, tak apa, jangan memang kamu tak payah sembah aku, tapi kamu sembah lain daripada Allah. Macam kena. Macam betul kan? So ayat ni cuma kata jangan sembah syaitan kan? Sedangkan kita kata apa yang dibuat oleh syaitan itu, kalau dia tak dapat nak suruh manusia sembah dia akan suruh manusia sembah yang lain. Itu sebab orang-orang Arab satu ketika dahulu mereka tak menyembah syaitan secara zahirnya. Betul. Tapi mereka menyembah Al-Lata wal Uzza wal Manat, berhala-berhala yang telah diperbuat oleh syaitan dengan kita kata perhiasan-perhiasan terhadap akal manusia yang melihat seolah-olah patung-patung itulah yang paling berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita hati-hati sebenarnya. Baik, sedikit Ustaz, mungkin ala-ala Ustaz ada ceritakan tentang bagaimana tipu daya syaitan ini. Saya terbaca dalam satu kitab iaitu Qisasul Anbiya, bagaimana kisah Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh diutuskan, bagaimana sebenarnya penduduk kampung Nuh itu mereka taat kepada Allah. Bahkan dihadirkan Allah jadikan beberapa orang soleh yang apabila minta sahaja doa daripada orang soleh itu akan makbul. Tetapi Allah tarik nikmat apabila dimatikan orang-orang yang soleh itu, menyebabkan mereka lakukan apa? Mereka buat pula berhala orang-orang soleh itu sehingga mereka tahap mereka menyembah berhala orang soleh itu. Jadi adakah syaitan ni begitu licik sehingga dia akan memesongkan kita daripada menyembah Allah ini, sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini? Ustaz. Betul. Tuan-tuan, apa yang telah diberikan pendahuluannya oleh Da'i Hadari sebentar tadi tentang kisah bagaimanakah first time manusia menyembah berhala. Ia bukan berlaku kita kata tiba-tiba. Tidak. Dia berlaku secara proses yang panjang. Kalau kita baca tafsir surah Nuh, yang Allah katakan dalam surah tersebut, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Ada 5 nama yang disebutkan situ, Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. 5 nama ni adalah merupakan patung yang paling awal direkecipta oleh manusia. Berhala pertama. Berhala yang pertama yang tiba sebelum daripada diutuskan Nabi Nuh alaihi salam, di mana 5 patung ini asal-asalnya bukanlah kita kata dijelmakan patung itu rupa patung semata-mata. Tidak. Ia berasal daripada kisah 5 orang saleh atas 5 nama ini, yang mana bila mana mereka itu meninggal dunia, orang yang terlalu obses terhadap, kita panggil istilah hari ini taksub terhadap kebaikan seseorang, membuatkan mereka sukar untuk melepaskan insan-insan ini daripada minda dan juga jiwa mereka, untuk mereka dahulukan Allah lebih daripada segala-galanya. Orang kata sayang sangat-sangat dah. So bila mana terlalu sayang tu bahaya. Kita kalau nak sayang kena ada kita kata batasnya. So bila mana mereka sayang, apa yang jadi tuan-tuan? Sedihnya bila mana mereka terlalu sayang, mereka kata kita tidak boleh melupakan insan ni. Kita ukirlah patung-patung yang mengingatkan kita kepada insan-insan yang 5 ni. Syaitan bagi idea. Kenapa kena buat? Supaya bila kita ingat orang yang baik-baik macam ni, kita akan ingat untuk bertindak ataupun mencontohi kebaikan mereka. Itu mula-mula. Tapi setelah berlaku beberapa proses tahun demi tahun, generasi demi generasi, sekurang-kurangnya 5 generasi berlalu daripada permulaan penciptaan patung tersebut. Akhirnya manusia yang terkemudian mereka tak tahu kenapa patung itu mula-mula diadakan di situ, menyebabkan mereka melihat ini merupakan peluang untuk kita menyembah Tuhan yang dapat dilihat dengan mata. Berubahlah manusia daripada menyembah Allah kepada menyembah sesuatu yang dilarang daripada kita untuk menyembahnya, itulah berhala. So syaitan punya permainan licik. Kalau kata dia tak dapat tumpaskan kita hari ini, dia akan buat esok, lusa, sampailah bila-bila. Maka perintah daripada Allah dalam ayat ke-60, Allah ta'budu syaitan, jangan kalian sama sekali, kalau kita lihat dalam konteks ayat ni, iaitulah jangan kalian sembah syaitan. Apa yang perlu kita faham, bukan takat sembah syaitan. Dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekalian, bukan takat sembah, bahkan ikut jejak langkahnya, bisikan-bisikannya, apa yang dicadangkan itu jangan ikut. Sebab kalau kita ikut, akhirnya kita pasti akan tewas. Sebab syaitan tertipu. Sebab syaitan ni
Iblis ni hidup dia lebih lama daripada kita. Allah. Dia hidup semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Para nabi pun dia pernah tengok. Dia dah faham orang kata tengok Da'i Hadari dah tahu dah apa kelemahan dia. Maka kelicikan dia ni sangat-sangat licik. Kitalah yang kena beringat licik-licik dia. Kalau kita ingatkan diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah kita akan terselamat. Itu sahaja binting Ustaz. Itu saja binting. Okey Ustaz, penutup ayat 60 ni Allah nyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Allah banyak kali nyatakan dalam Al-Quran Ustaz ya. Betul. Persoalannya kenapa Allah tegaskan musuh yang nyata terhadap kamu? Sebab kalau kita tengok ada je yang menjadikan jin syaitan itu kononnya perantara untuk mengubah orang. Sebenarnya Allah nyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Jawapannya sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan dibelenggu masalah. Macam-macam soalan timbul dekat fikiran kita kan. Ada juga kita buntu nak cari cara penyelesaian. Jangan risau, segala jawapan dan juga cara kaedah penyelesaiannya ada di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terutamanya kalau kita tak faham Al-Quran, hari ini kita bicarakan tentang tafsir dan taranum surah Yasin ayat 59 hingga 65. Cumanya tanggungjawab anda semua dengar, catat dan sebar luaskan apa yang dikongsikan hari ini. Kita juga sangat bertuah kerana bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Dari nilai tau. Baik Ustaz, tadi saya ada tinggalkan satu soalan ya. Bagaimana innahu lakum aduwwum mubin. Allah nyatakan terang-terang bahawasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Betul. Adalah yang mereka ini mengubat orang. Mereka menggunakan perantara iaitu jin. Saya tertanya-tanya, bukankah Allah nyata innahu lakum aduwwum mubin? Komen Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Allah kata itulah musuh yang nyata, maksudnya kita dah tahu sejarah daripada permulaan ayah kita yang pertama terkeluar daripada syurga disebabkan oleh makhluk ini. Takkanlah hari ini kita nak mengambil orang yang telah menyebabkan ayah kita terkeluar daripada syurga sebagai teman kita, pembantu kita, perantara kita. Apapun alasannya, ia tidak boleh diterima. Tuan-tuan, kalau dalam hayat kita ni, kita ada seseorang yang memusuhi ibu dan ayah kita. Yang mana kita kata dia ni kalau aku jumpa lah, tak maaf lah Ustaz. Kita takkan dapat nak tengok muka pun. Pasal apa? Sebab dia telah bermusuh dengan ayah kita sehingga membuatkan ayah kita ni bukan takat sikit-sikit sampai terkeluarlah daripada perjawatan dia contohnya kan. Dia halau daripada kampung, dia permalukan dan sebagainya. Pasti ianya ada sesuatu yang tersimpan erat dalam hati kita. Bukan kita nak berdendam, tapi kita pasti akan jadikan dia sebagai satu peringatan. Jangan sampai kita pula yang menjadi bangsanya yang kedua yang berikutnya. Maka di sinilah bila mana Allah menyatakan kepada kita dalam surah-surah yang lain juga disebutkan begitu. Yang paling power sekali ayat yang ke-6 surah Fatir. Allah kata innasyaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Manusia kena ambil syaitan itu sebagai musuh yang betul-betul musuh. Kita kata bukan kita kata ada peluang untuk kita nak compromise, nak ada toleransi. No, dengan syaitan no compromise, no toleransi at all. Bahasa at all ni maksudnya tak ada peluang langsung tak ada peluang. Sebab apa? Sebab
Syaitan ni dia tidak ada attention yang lain. Kalau kata manusia, kalau jahat-jahat pun kadang-kadang ada sifat-sifat kemanusiaan yang masuk dalam diri dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Betul. Tapi kalau sebutkan syaitan, attention dia cuma satu saja. Dia punya niat dia dengan kita, apa pun yang ditawarkan pada kita, satu je. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia akan seru orang-orang untuk join dia punya geng, kumpulan dia untuk sama-sama jadi penghuni neraka sa'ir. Itu saja. Allah. Tuan-tuan, kita kena tanam dalam kepala otak kita, syaitan kalau dia ajak kita, dia bagi cadangan pada kita, dia suruh kita buat itu, buat itu, buat ini, ia tak pernah berniat untuk kebaikan diri kita sama sekali. Takkan pernah. Satu saja, aku suruh engkau, at the end aku nak tengok engkau duduk dalam neraka dengan aku. Kalau kita lah tahu ada manusia-manusia sebegini dengan kita di dunia, awal-awal lagi kita akan cabut. Nampak dia dah lari jauh-jauh. Ini memang orang kata, orang-orang yang kita akan kata merosakkan diri kita. Hari ini bahasa orang muda kata geng-geng toksik. Oh, betul. Betul. Kita akan lari cepat-cepat. Yeah. Tapi yang paling toksik daripada kehidupan dunia ini itulah syaitan. Baik. Itu kena ingat. Para penonton sekalian, antara perkara yang kita paling takut mak ayah kita di kampung iaitu scammer dengan izin ataupun mereka yang menipu melalui telefon. Tetapi jangan kita lupa, ada yang lebih merugikan apabila scammer itu ialah syaitan yang membisik dalam hati. Yang itu tak boleh detect, tak boleh kesan walaupun telefon Ustaz ya. Allahu akbar. Scammer hari ini pun orang kata dah macam-macam cara dia gunakan. Cara. Syaitan ni lagi dahsyat lagi cara-cara scam dia. teruk. Lagi scam teruk. Okey Ustaz, mungkin kita boleh berkanjak ke ayat yang ke-61 bagaimana Allah nyatakan wa ani'buduni yang Ustaz nyatakan tadi, dan Allah perintahkan sembahlah aku kerana hadza siratum mustaqim, itu sahajalah jalan yang lurus. Soalan saya, adakah siratum mustaqim ini adalah satu jalan yang sukar untuk dicari, dan kalau kita berada di atasnya sukar untuk istiqamah Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila kita lihat ayat yang ke-60, Allah sebutkan jangan sembah syaitan. Ya. Allah tahu dalam diri manusia ada satu fitrah, iaitulah fitrah mencari Tuhan untuk disembah. Itu fitrah. Fitrah bertuhan inilah fitrah manusia. Tanyalah pada mana-mana manusia, dia perlukan Tuhan dalam hidup dia untuk dia ada tempat dia bergantung, mengadu, tempat meminta bertaut, tolong, mengadu dan sebagainya. Maka bila mana Allah larang kita sembah syaitan, kalau kata aku dah tak boleh sembah syaitan, nak sembah siapa Inilah jalan dia, sembahlah Allah. Yang mana bila mana kita sembah Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan lurus yang sedang terbentang di hadapan kita untuk kita tuju dan capai matlamat persembahan ataupun penyembahan tersebut yang Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menyembah akan Tuhanmu sehingga datang kepada kalian kematian, yang mana dengan sembah Allah Subhanahu wa taala itu insya-Allah akan bawa kita kepada ganjaran yang baik di akhirat. Cuma orang tanya, Ustaz, yang disebutkan jalan siratul mustaqim ni susah ke? Ada dua jawapan. Ianya senang bila mana kita mengikuti panduan wahyu. Tetapi dalam kita kata kita nak mengikuti panduan wahyu tu, yang susahnya dekat mana? Yang susahnya sebab ia bukan jalan yang tidak ada ujian di baliknya. Jalan tu jalan yang terbentang luas, macam kita katalah kita lalu di lebuh raya kan. Jalan tu dah lurus dah, tapi kiri kanan ada angin lintang. Sesekali datang kita kata tayar yang bergolek daripada kenderaan yang lain. Akan ada ujian-ujian pemanduan tersebut. Tapi selama mana kita masih lagi nampak hala tuju kita itu lurus, kita tahu mana yang perlu kita talakan kenderaan kita, diri kita, insya-Allah kita akan selamat. Betul. Berbanding kita kata tiba-tiba muncul di tempat yang kat mana ni? Sesat, gelap. Itu lebih berbahaya. Tapi kita kena ingat, apapun yang kita tempuhi daripada ujian-ujian yang akan menyusahkan sikit kehidupan kita untuk lalu jalan lurus ni, kita tetap ada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita perlu sentiasa bermohon kepada Allah 17 kali satu hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, jangan pernah terhenti engkau menunjukkan kami jalan yang lurus tersebut. Selama kita nampak matlamat kita pada jalan yang lurus tersebut, insya-Allah ianya akan menjadi mudah-mudah sahaja. Maksudnya Ustaz, dalam keadaan kita berada di jalan yang lurus ini pun pasti akan diduga. Ujian itu wajib. Kenapa Tuhan kata ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Ayat yang kedua daripada surah
Ar-Rum. Allah menyatakan Al-Ankabut, minta maaf. Ya. Al-Ankabut. Allah kata, adakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka itu akan dibiar untuk mengungkapkan kami beriman. Beriman ni jalan yang lurus. Ya. Sedangkan mereka itu belum diuji. Ujian itu untuk apa? Untuk membuktikan adakah benar apa yang kita ungkapkan. Itulah yang sebenarnya terselamat dalam hati kita. Macamlah Da'i Hadari kan, waktu diucapkan I love you kat isteri dia, mesti isteri dia sesekali kan nak menguji dia. Ya, betul. Abang betul ke sayang saya? Kalau betul sayangkan saya nak bersedia saya kali ini rantai emas, contoh je lah kan. Besarnya ujian tu, ya Allah. Contoh. Tapi pastilah bila mana ianya dapat ditunaikan oleh Da'i Hadari, Allah. isteri dia akan kata, abang memang betul-betul sayang saya. Allah. Kalau macam itulah kita kata ujian keimanan ni, awak tu betul ke beriman kepada Allah? Bersediakah untuk menanggung ujian yang kita tahu Allah tak akan memberikan ujian melainkan apa yang kita mampu. Tapi ujian tu penting untuk nak mengetahui benarkah apa yang terungkap di bibir kita dengan apa yang tersemat dalam hati kita. Sedangkan iman itu adalah bahagiannya hati kita. Wallah ta'ala. Itu yang kita takut ya, tengah rasa betul, tengah rasa berada dalam jalan yang lurus, tiba-tiba orang yang kita ikut tu kata Muhammad dan Allah itu adalah yang sama. Sudah pening kepala pula macam mana pula golongan ni ya. Na'udzubillahi min zalik. Baik, Ustaz Nur Dahlia Biru di Facebook. Beliau bertanyakan berdasarkan ayat yang ke-61 tadi. Bolehkah Ustaz huraikan dengan lebih jelas dan hendaklah kamu menyembah aku, iaitu firman Allah tadi. Bagaimana dalam konteks luar solat, macam mana kebergantungan kita terhadap sesuatu hanya kepada Allah semata-mata dan tidak menyembah, mengharapkan pertolongan kepada makhluk? Kalau dalam solat dah confirm kita sembah Allah, luar, macam mana Ustaz? Tuan-tuan juga puan-puan dan rahmati Allah, bila kita sebutkan satu ungkapan yang tiap-tiap hari kita akan sebutnya, especially waktu kita salat lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, salat tu ibadah yang khusus. Betul. Wa nusuki itu juga adalah daripada bahagian-bahagian ibadah yang khusus. Tetapi kita ada bahagian yang lain yang namanya wa mahyaya, seluruh kehidupan kita. Apa yang kita buat even di luar daripada salat sekalipun. Contohnya hari ini kita tak sembahyang kan? Ya, betul. Kita sedang berada di studio kan? Inilah kehidupan kita di studio, tapi ianya tetap dikira sebagai ibadah. Betul. Bila mana kita buat ini dengan niat kerana Allah, mengikuti apa yang panduan yang telah Allah tentukan bagi kita untuk kita berbicara, itulah kehidupan ibadah di luar daripada salat, tetapi tetap dikira sebagai ibadah. Maksudnya Allah. Sekarang ni kita sedang beribadah, puan penerbit tu pun tengah beribadah tu kan? Betul. Semua yang kita buat ibadah ini di sudut tarifan para ulama mudah saja. Dia kata kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah ni setiap perkara yang mendatangkan cinta kasih Allah dan redha Allah buat kita, maka itulah ibadah. Masya-Allah. Ustaz, saya sekarang ni tengah masak masakan untuk tengah hari nanti. Untuk ibadah suami saya, untuk suami saya, untuk anak saya. Itu Allah suruh tak? Allah suruh berbuat baik terhadap suami dan juga keluarga masing-masing. Maka apa yang puan-puan buat sekarang ni adalah ibadah. Ustaz, saya penat sangat Ustaz, malam tadi saya tahajud tapi saya nak berehat sekejap, sekarang ni nak tidur di rumah. Yang tak bekerja lah, yang bekerja jangan tidur dah. Yang sedang berehat di rumah, Ustaz saya nak tidur sekejap untuk dapatkan sedikit kekuatan. Even tidur yang kita niat untuk mencari kekuatan bagi ibadah yang berikutnya pun, maka itu juga dikira sebagai ibadah. Tidur pun ibadah. Tidur pun jadi ibadah. Allah. So betapa mudahnya kita kata nak beribadah kepada Allah yang orang kata susah. Tak susah. Kita buat apa yang telah pun Allah perintahkan daripada ibadah-ibadah khusus, dan apa yang di luar daripada ibadah-ibadah khusus kita niatkan saja untuk Allah. Contohnya makan kita, minum kita, bekerja kita, bercakap kita, berjoging. Hatta kalau kata siapa-siapa nak berzumba tu kan contohnya. Tapi tertutup lah. Yalah, yang terkawal lah ya, yang menjaga aurat dan sebagainya. Hatta kalau kita kata kita nak berzumba dengan zumba yang dilingkungi dengan syariat, maka kita katakan even zumba yang terlingkung dalam lingkungan syariat pun betul kita buat ikut ketetapan daripada Allah, zumba itu pun boleh pahala. Allah. Ajak geng kawan-kawan kita yang perempuan-perempuan, yang laki dengan laki-laki, betul contohnya lah, kan kita buat dalam environment yang terkawal, terlindung pergerakan kita yang tak sepatutnya dilihat oleh orang-orang yang berlainan jantina tersebut. Zumba pun dapat pahala. Ya, daripada membawang kan Ustaz kan? Iyalah, itulah dia. Lebih baik buat aktiviti yang berfaedah. Cumanya Ustaz, okey, mungkin ini sebagai ayat yang ke-61 ni menceritakan bahawasanya begitu kita, Allah akan selamatkan kita bila kita sembah Allah. Cuma soalan daripada saya sendiri yang ini, masih ada yang menolak. Walaupun mereka berada dalam siratal mustaqim ini, masih ramai yang menolak. Bahkan ada juga yang tak taat atas alasan mereka rasa macam betul ke jalan ni boleh selamatkan kita? Macam mana Ustaz? Mungkin ada pesanan buat mereka yang tak yakin dengan siratal mustaqim.
Tuan-tuan, sebahagian daripada pembuktian itu telah pun ditunjukkan oleh Allah daripada kehidupan umat-umat yang terdahulu. Apa yang telah pun Allah tentukan daripada jalan ibadah, jalan yang lurus, jalan Islam secara khususnya, ianya telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah menyelamatkan para rasul dan juga pengikut-pengikut mereka saat ditimpakan azab. Kita dengar cerita tentang Nabi Nuh, yang mana kesemua daripada pengikut Nabi Nuh itu adalah orang yang bersedia untuk meninggalkan sembahan-sembahan yang lain daripada Allah. Maka tak kala mana datangnya bencana bah yang sangat-sangat besar, mereka yang bersedia untuk taat pada Allah, menaiki bahtera yang pada ketika itu orang kata tak logik bahtera tersebut. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Hud yang Allah keluarkan sebelum datangnya bala tersebut, mereka selamat. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh yang mana ikut Nabi Saleh, mereka selamat. Tetapi semua yang menentang jalan yang lurus tersebut, jalan Islam, jalan sembah Allah Subhanahu Wa Taala, apa kesudahannya? Hatta kita tahu seorang lelaki yang pernah mendakwa dirinya itu Tuhan selain daripada Allah, mengajak manusia menyembahnya pun, akhirnya dia dikalahkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Tak lain tak bukan siapa dia? Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah. Ini pembuktian di dunia. Sekurang-kurangnya kalaupun kita kata kita tidak melihat lagi pembalasan di akhirat yang sudah tentu akan berkali ganda berbanding dengan pembalasan dunia ini, cukuplah dengan pembuktian bagi umat-umat yang terdahulu. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad ini, ia ada keistimewaan yang tersendiri. Allah tidak menghancurkan umat ini seperti mana dihancurkan umat-umat yang terdahulu. Kebanyakan daripada mereka itu ditangguhkan sehingga tibanya hari kiamat nanti kerana kemuliaan yang hendak Allah berikan bagi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan musnah sama macam umat yang terdahulu. Wal a'yadu billah. Patutlah dulu ketika belajar di sekolah agama dulu, tuan guru saya selalu pesan, kamu pergilah berjalan. Saya ingat pergi berjalan tu pergi jalan shopping ke apa, Ustaz. Rupanya bila kita pergi ke tempat-tempat yang Ustaz nyatakan tadi, kisah bagaimana umat terdahulu dibinasakan kerana keingkaran, kita akan rasa bersyukur yang kita berada dalam Siratal Mustaqim. Alhamdulillah. Baik, lagi dan lagi kita akan sambung bicarakan terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih diucapkan kerana anda terus memilih dan terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Difahamkan sahabat-sahabat handai kita yang turut menonton hari ini bukan sekadar di Malaysia tahu. Ada yang dari Bandar Seri Begawan, Brunei. Apa khabar orang Brunei? Bila nak jemput saya? Ada juga sahabat-sahabat kita dari Woodlands, ada juga dari Jurong. Kat mana tu? Singapura. Bahkan ada juga sahabat handai kita yang berada di selatan Thailand dan juga di Indonesia. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, kita bicarakan topik iaitu tafsir dan taranum surah Yasin ayat 59 hingga 65 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baik Ustaz, kita terus ke ayat yang ke-62. Satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan syaitan yang menyesatkan kita ini. Mafhumnya, dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Apa yang Allah cuba nyatakan dalam ayat ini, Ustaz? Tuan-tuan, kalaulah tadi kita sebutkan berkenaan tentang permusuhan antara ayah kita dan juga syaitan iblis ini, ianya pun sudah cukup untuk kita mengambil ingat daripada kejadian tersebut agar kita mengelakkan sama sekali mengikuti jejak langkah syaitan. Betul. Apatah lagi sampai peringkat menyembah akan syaitan itu sendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak cukup dengan cerita Adam alaihi salam yang satu-satunya kita ingat sampai ke hari ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan sebagai peringatan kita bagaimana jahatnya syaitan. Dia bukan takat menyesatkan akan anak Adam. Betul. Dia telah pun ada janji yang telah pun disebutkan dalam surah-surah yang banyak bahawasanya apa yang difokuskan daripada hidup dia cuma satu. Kalau kita hari ini fokus hidup kita banyak. Tapi kalau kata fokus syaitan cuma satu, la ughwiyannahum ajma'in, aku pasti akan sesatkan mereka. Ajma'in bukan seorang-seorang, ramai-ramai dia kata. Selagi mana dia boleh kaut
anak-anak Nabi, anak-anak Adam ini untuk dimasukkan ke dalam neraka seperti mana yang telah kita nyatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-6 tadi, dia mesti akan buat, tuan-tuan. Maka apa yang Allah sebutkan di sini, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Kalimah jibil ini adalah merupakan maksudnya perkumpulan yang ramai, manusia yang bukan seorang, bukan sikit-sikit. Misal kita kata bila kita melalui satu jalan akan ada signboard dia kata kawasan kemalangan, sila berhati-hati. Dia bagi lagi statistik kemalangan di tempat ini beribu dah mati. Dan beribu dah mati tempat ni. Kita bila sampai tempat tu, kalau siapa yang tak ambil ingat, dia bawa laju juga, lepas tu dia akan masuk salah satu daripada statistik lepas daripada tu. Arwah baik orangnya. Arwah baik orangnya, wala'iyadzubillah. Tapi kalau sampai Allah sendiri telah memberi statistik betapa manusia itu semenjak daripada sebelum turunnya Al-Quran itu telah pun disesatkan oleh syaitan dengan jumlah yang ramai. Takkan kita yang boleh berfikir dengan otak yang pintar ini tidak boleh melihat statistik bagaimana Allah telah pun menewaskan, Allah telah menunjukkan ketewasan manusia-manusia dengan tipu hela syaitan yang begitu hebat ini, disebabkan mereka tak mengambil peringatan daripada kisah yang pertama yang pernah berlaku kepada Nabi Adam. Bukan calang-calang orang-orang yang kita kata sebutkan sebelum daripada zaman kita. Kalau ikutkan, ada satu kisah yang saya sangat-sangat terkesan dengannya. Siapa dia yang kita biasa ingat? Qarun. Qarun ni, tuan-tuan, dia bukan calang-calang orang. Betul. Dia adalah merupakan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Yang taat asal-asalnya. Sampaikan Allah sebut, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Allah sendiri telah iktiraf ketaatan Qarun sebelum daripada dia menerima ujian harta tersebut. Kekayaan. Disebabkan satu ujian je, harta je. Sesungguhnya Qarun itu kata Allah adalah merupakan pengikut Nabi Musa, tetapi fabagha alaih, dia telah pun melampaui batas terhadap Nabi Musa alaihi salam hanya kerana satu kepentingan yang ingin dicapai, iaitu harta. Hari ini berapa banyak kepentingan yang sedang berlegar di sekitar kita. Bukan takat harta dah, macam-macam benda-benda yang lain yang kita inginkan. Itu sebab hari ini orang kata, asalkan kau sua, aku ambil, kira settle. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak yang kita kata kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya boleh menjerat kita dalam perangkap syaitan tersebut. Kalaulah kita tidak mengambil pelajaran daripada umat-umat yang terdahulu yang telah pun ditewaskan oleh syaitan sehebat mana pun mereka. Paling tak ada pun, tuan-tuan, dia nak tewaskan kita, kalau dia tak dapat kalahkan kita dengan amal kita, dia akan kalahkan kita dengan niat kita. Allah. Macam mana, tuan-tuan? Dalam hati, Ustaz? Dalam hati. Macam mana kita pernah dengar bagaimana Nabi SAW menyebutkan orang yang paling awal yang akan dipanggil untuk dicampakkan dalam neraka, 3 orang. Yang pertamanya, orang yang dilihat di dunia mati syahid. Yang kedua, orang yang alim lagi menyampaikan ilmu. Yang ketiganya, si dermawan yang telah pun mensedekahkan hartanya sekian banyak di dunia. Namanya itu sentiasa meniti di bibir-bibir manusia. Tetapi bila tiba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hebat tak hebat syaitan punya permainan, dia tak dapat kalahkan manusia dengan amal manusia, dia kalahkan pada niat je. Kenapa kamu bertindak mati syahid ni? Ataupun apa yang telah kamu buat di dunia? Laki itu kata, aku telah pun berjuang pada jalanmu ya Allah, sehinggalah aku gugur syahid. Allah kata, kamu bohong. Kamu melakukan tindakan sedemikian untuk mendapat pujian, kamu adalah seorang yang berani. Maka wira, orang telah pun memuji akan kamu, maka pada saat inilah ambillah amal kamu, masuklah dalam neraka. Allahu Akbar. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hujung-hujung surah Kahfi kan Allah bagi ingat. Orang yang telah tersesat kerana perbuatan mereka tersebut, yang mereka sangkakan ia perbuatan yang baik. Saya dah buat baik apa? Tapi niat awak yang telah dipesongkan oleh syaitan, dipuji kita dulu, baguslah awak ni, sampaikan ilmu, sentiasa masuk program Tanyalah Ustaz. Allah. Bila mana once kita kata, memang betul lah, aku ni memang orang bagus ni, lepas ni kalau mati ni masuk syurga ni, habis. Dia main kita macam tu je. Itu pun ujian untuk saya juga tu. Orang panggil da'i. Na'udzubillah. Kita dah buat pun benda baik tu. Habis daripada program, datang mesej, tahniah, baguslah awak tadi. Kita lupa Allah pada waktu tu, kita hebat aku ni. Padahal Allah yang memudahkan. Kita datang sikit rasa ujub, datang sikit rasa terkebur, datang sikit ketidakikhlasan dalam hati kita, habis semua kita buat. Senang tak senang syaitan. Kerana itulah aduwwum mubin. Allahu Akbar. Tuhan pesan, jangan sampai dia akan kacau kita.
Bukan takat kita kata pada hari-hari biasa, dia akan kacau kita pada saat yang terakhir. Saat kita nak melepaskan nyawa nanti pun, dia akan datang dengan pelbagai cerita yang kita dengar. Dia akan merupa ibu dan ayah kita yang telah pun pergi. Dia akan gambarkan bahawasanya, inilah kehidupan yang baik wahai anakku, ikutlah kehidupan kami. Apakah kehidupan tersebut? Jadilah Yahudi, jadilah orang Nasrani. Dia akan disesatkan hingga saat akhir. Sampai ke saat akhir. Allahu Akbar. Maka Allah kata, bila mana telah ramai tersesat dengan permainan syaitan ini, takkan kita tak nak ambil ingat lagi tentang peringatan yang besar ini. Allah Akbar. Saya bila dengar bait-bait pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz, kita rasa takut. Sebab apa? Setiap hari kadang-kadang itu bisikan-bisikan halus di hati kita tu memang akan wujud, Ustaz. Bagusnya aku. Itu bahaya tu, Ustaz. Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Jura Azlin di Facebook, beliau bertanya berdasarkan ayat yang ke-62. Katanya, apa punca manusia tu lalai dan lemah imannya, Ustaz? Sedangkan telah diberikan akal fikiran yang boleh membezakan yang mana benar, yang mana salah. Betul juga, Ustaz. Kadang-kadang kita tengok orang yang sesat ni di laman sosial, takkan tak boleh fikir. Allah, Ustaz. Tuan-tuan, kita kata sifat yang ada dalam diri manusia ini, satu yang kita sebut yang mengiringi nama insan itu sendiri, itulah kalimah nasiyah. Kita boleh terlalai dan terleka dengan begitu mudah. Allah. Sifat inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan supaya kita atasinya dengan sering mengingati antara satu sama lain. Allah sebutkan orang yang takkan rugi, orang yang sentiasa akan berjaya, iaitulah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati. Saling menasihati. Tapi secara spesifiknya, tuan-tuan, apa nasihat yang paling baik? Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf. Allah menyatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ini sebenarnya kunci dia. Apa dia? Kata Allah, barang siapa yang tidak mengendahkan peringatan daripada Al-Quran, ini terjemahan daripada Syekh Abdullah Basmih dalam tafsirannya. Buka surah Az-Zuhruf. Kita akan jumpa ayat tersebut dan Syekh Abdullah Basmih memberikan terjemahannya sebagai, barang siapa yang melupakan, tidak mengendahkan peringatan daripada Al-Quran, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan datangkan kepadanya, mendekatkan kepadanya kehidupan dengan syaitan yang akan menjadi teman bagi diri dia. So, tuan-tuan, macam mana kita kata kita boleh terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan bila mana kita mula mendekat dengan perangkap tersebut? Tapi macam mana kita nak menjauh daripadanya? Ikatlah diri kita dengan kehidupan Al-Quran, di mana bila mana kita baca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kata Allah, bila mana kamu membaca saja Al-Quran, kami akan adakan satu benteng yang membentengi di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Benteng yang akan menutupi diri kamu daripada terjebak ke dalam pihak tersebut, terutamanya daripada pihak syaitan. Bacalah Al-Quran, tadabburlah akannya, hiduplah dengan apa yang kita dapat daripada ayat-ayat Al-Quran ini yang sentiasa memberikan kita ingatan-ingatan yang benar dan mengingatkan kita tentang jahatnya syaitan ini untuk kita sama-sama ambil ingat, insya-Allah. Allahu Akbar. Kerana itulah dalam ayat 62 ini Allah menyatakan dengan tegas penutup ayat tersebut, afalam takunu taqilun, Ustaz ya. Takkah kamu ni berfikir, berakal, Ustaz? Baik, Ustaz, itu dia satu perincian dan insya-Allah kita akan ada lagi sambungan perbincangan kita selepas ini kerana kita nak tutup dulu di TV3 dan sambungan di TV9 sebentar saja lagi. Cumanya jangan lupa para penonton sekalian, kalau anda terlepas info ataupun siaran kami dari awal tadi, jangan lupa untuk tonton semula ataupun catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali kita bersua menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ini adalah platform yang mana semua boleh dapatkan ilmu pelbagai topik yang kami bawakan, termasuklah hari ini para penonton sekalian kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Kita bicarakan tentang tafsir dan taranum, iaitu surah Yasin ayat 59 hingga 65. Tiap-tiap malam Jumaat kita baca Yasin kan. Sekarang ni kena faham, takkan baca aja, betul tak tuan-tuan perempuan ya. Baiklah, masih lagi Ustaz, kita bicarakan tentang ayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan syaitan itu menyesatkan, dan Allah bertanya, iaitu ayat yang ke-62, kamu ni tak berfikir ke? Cumanya kalau kita tengok ayat yang ke-63, firman Allah yang mana mafhumnya, yang kamu saksikan sekarang ini adalah Jahannam, iaitu neraka Jahannam, yang kamu selalu diancam memasukinya, iaitu dalam Al-Quran dan juga kalam Rasulnya. Kalau kamu tidak taatkan perintah Allah, bagaimana keadaan ketika ini Ustaz? Bagaimana Allah nyatakan, kamu saksikan sekarang, di mana manusia ketika itu? Tuan-tuan yang berpuan rahmati Allah, kita tahu manusia seketika mana berada di padang mahsyar secara khususnya. Maka masing-masing akan diperlihatkan tempat yang mereka akan tujui padanya. Allah. Dan ada yang menyebutkan ia berlaku seawal daripada kematian manusia, sebab perjalanan kematian itulah merupakan perjalanan yang paling awal menuju kepada negeri akhirat. Waktu kita nak meninggal dunia itu, siapa yang nak meninggal dia akan dapat melihat dah di hadapan mata dia tempat yang dia akan tujui yang namanya syurga ataupun neraka. Tetapi secara khususnya bila mana manusia itu sampai di padang mahsyar, dia sudah tahu ke mana dia akan tujui. Sebab dia dah tengok tadi, dia dah nampak. Satu. Yang keduanya pada buku suratan amal yang diberikan. Ya betul, ketika terima amal. Yes. Siapa yang menerima buku dengan tangan kanan, dia tahu dia akan ke syurga. Tapi siapa yang menerima buku dengan tangan kiri, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim, dalam surah Al-Waqiah Tuhan ceritakan, penerima buku dengan tangan kiri ini dia akan tahu dia akan pergi ke neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana-mana menambah ketakutan manusia yang sudah menyaksikan perkara tersebut. Nampak dah, tak bagi tahu pun dia tahu dia akan pergi ke sana. Tapi apa yang dinyatakan ini menambahkan efek ketakutan tersebut. Dengan Allah menyatakan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Seperti mana orang-orang beriman tak kala mana dia melihat syurga yang saya ceritakan daripada surah Al-A'raf, orang beriman memperakui bahawa janji Allah itu telah disempurnakan dengan mereka menerima nikmat-nikmat daripada syurga. Maka bagi ahli neraka juga, mereka pada hari itu akan melihat janji Allah itu akan dibenarkan dengan apa yang terhidang di hadapan mereka daripada neraka. Bahkan neraka pada saat tersebut bukan calang-calang, neraka yang paling dahsyat daripada neraka sekian neraka yang lain, neraka yang paling dalam, yang paling teruk akibat dia itulah Jahannam. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjas juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka itu pasti akan dicampakkan dalam neraka. Neraka yang macam mana? Bagi konteks ayat ini yang ditujukan bagi orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, iaitulah neraka yang mana pada ketika mana mereka berhadap padanya, itulah Jahannam yang terbayang di hadapan mereka itu. Tidak akan ada lagi kehidupan yang memberikan kesenangan kepada mereka sama sekali. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Naba, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan dapat sama sekali merasakan kesejukan barang sedikit pun, apatah lagi nak menikmati air-air bagi menghilangkan kedahagaan yang sangat dahsyat waktu mereka berada di dalam sana. Wala'iyadzubillah. Itu dia. Dalam surah iaitu tak silap saya satu surah Allah menceritakan bagaimana qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Sebenarnya bila sebut tentang Jahannam ni, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit, kenapa neraka Jahannam ini sangat mengerikan azabnya, Ustaz? Kalau kita lihat apa yang Allah ceritakan secara umum tentang neraka itu pun sudah mengerikan. Ayat yang dibacakan tadi daripada surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yang Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Umum. Di mana sifat yang disebutkan bagi neraka pada ketika itu, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarannya itu sendiri bukan calang-calang, ianya dihasilkan daripada manusia. Bahan bakarannya manusia. Neraka itu sudah sedia terbakar, tetapi yang memarakkan lagi nyalaannya, neraka sudah pun ada pada hari ini. Ia telah pun dipersaksikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj.
Tetapi bagaimana dikatakan bahan bakarannya itu bukanlah semata-mata kita kata ketika mana neraka itu dibakar, ianya menjadikan ataupun dijadikan bahan bakaran itu semata-mata manusia. Tidak. Sebelum daripada itu lagi, neraka itu telah pun dimarakkan nyalaannya ataupun telah pun ada nyalaannya. Tetapi ianya dimarakkan lagi dengan dicampakkan manusia yang dijadikan sebagai bahan bakaran yang akan memarakkan api tersebut. Wal hijarah, dan batu-batuan yang disebutkan batu-batuannya apa dia? Patung-patung yang disembah. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah, kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala itu akan dicampakkan ke dalam neraka yang kamu pasti akan mendatangi tempat tersebut. So bila mana manusia masuk dalam neraka, dia punya bahan bakarannya itu pun kita dah kata Allahu Akbar, maraknya menyala. Kemudian kalau kita buka dalam surah Al-Mulk, bagaimana riuhnya ataupun maraknya nyalaan api itu, takadu tamayyazu minal ghais, hampir sahaja dengan nyalaan api yang didengari daripada bakaran yang dimarakkan tersebut macam nak pecah neraka. Kita pernah dengar tak apa-apa yang dibakar, contohnya kita kata ada dinding api. Betul. Dinding api ni tempat orang nak buat alatan untuk nak buat nak buat besi. Alatan besi ni kan, bila dimarakkan api dia kita dengar macam api je, betul. Api itu. Allahu Akbar. Itu kita kata kalau kita masuk dalam ni, kalau besi yang keras itu pun boleh lebur, kita apatah lagi. Sedangkan api neraka itu 70 kali ganda disebutkan dalam hadis Nabi berbanding dengan api dunia. Itu belum lagi dikira dengan azab-azab yang lain daripada ditahan daripada mereka makan dan juga minum sampailah mereka itu kelaparan. Tuhan ceritakan daripada surah Ad-Duhan, Allah kata inna syajarataz zaqqum ta'amun athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Apa yang akan dimakan oleh penghuni neraka itu adalah daripada buah yang berduri. Yang mereka minum itu adalah daripada air darah yang berbau busuk, yang panas menggelegak, dimasukkan dalam perut. Semua perkara cerita tentang neraka ni kalau tuan-tuan kita baca daripada Al-Quran, tak ada benda yang akan membuatkan kita merasa senang barang seketika. Orang kata dalam dunia ini antara tempat yang susah adalah penjara. Tapi penjara yang ada di dunia ini jauh berkali ganda lebih baik daripada apa yang Allah sediakan. Penjara di dunia ada makan free. Rehat, boleh tidur time tidur lah. Dan sebagainya. Kalaupun ada sedikit daripada kesusahan. Tapi ianya lebih senang berbanding dengan apa yang Allah peruntukkan di akhirat. Maka manusia, Allah peringatkan seperti mana yang telah dinyatakan tadi. Tolonglah. Allah tak nak kita masuk ke neraka. Allah nak kita masuk syurga seperti mana bulan Ramadan Allah bukakan pintu syurga seluas-luas. Allah tutup pintu neraka. Ini menunjukkan hasrat Allah untuk nak lihat hamba-hamba dia masuk syurga. Tapi kalau kita yang tak berjaga diri kita sehingga mengakibatkan kita yang terjerumus ke dalam, jangan salahkan sesiapa. Betul. Dalam kata syaitan, dalam surah Ibrahim ayat 22. Kata syaitan, syaitan sendiri lepas dia tengok manusia ikut dia dan marah-marah dia sebab kata telah pun menyesatkan mereka. Buka surah Ibrahim ayat 22. Kata syaitan lah sekali apa dia? Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian tolonglah, jangan cela aku. Aku cuma ajak kalian. Tapi kalian ikut pasal apa? Sekarang celalah diri kamu sendiri. Syaitan kata aku bisik je. Aku bisik je. Kau yang ikut pasal apa? Ayat 22 surah Ibrahim, tuan-tuan tengok. Allahu Akbar. Itulah kalau kita tengok dalam ayat surah At-Tahrim tadi pun, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat yang begitu mengerikan, menyeramkan, tegas. Ya Allah, menyiksa tak kita. Ada senyum. Tak ada senyum. Allahu Akbar. Baik Ustaz, soalan berdasarkan ayat 63 juga, Intan Zurina bertanya, macam mana pula reaksi awal mereka yang nampak diperkenalkan neraka Jahannam ni seperti ayat 63? Macam mana reaksi mereka? Apa pula pengajaran dalam ayat ini bab peribahasa sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya Ustaz? Tuan-tuan, bila sebutkan bukan takat kita kata orang-orang yang tahu tempat akhirnya itu neraka, mereka hanya akan berada dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, surah Al-Ma'arij ayat 44. Ayat-ayat macam ni banyak dalam surah Al-Ghasyiyah pun Tuhan sebut hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Tapi yang lebih clear Allah sebutkan macam mana reaksi manusia bila mana dia mendengar akan khabar dia akan dimasukkan dalam neraka. Dekat dunia banyak daripada cerita-cerita yang kita dengar keadaan-keadaan manusia tak kala mana diumumkan awak dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Orang kata ya Allah, kalau kita tengok menangis sampai lemah lutut terjelepuk, apatah lagi saat nak diheret untuk ke tali gantung, itu keadaan-keadaan yang sangat-sangat menggerunkan bagi episod dunia. Tapi episod akhirat lagi dahsyat.
Sebenarnya apa yang Allah ceritakan tentang akhirat ni bermula daripada seawal kebangkitan mereka, kata Allah, bila mana berada di padang mahsyar, mereka takkan berani angkat muka. Sebaliknya wajah mereka itu, kata Allah, muka dia tu pun dah nampak khasyiah. Khasyiah ni apa dia? Ketakutan tertunduk. Tarhaquhum dhillah. Muka tu memang nampak muka sebagai orang-orang yang diliputi dengan kehinaan. Tak ada lagi kemuliaan pada hari tersebut. Hari ni, kalaupun kita kata kita ni orang yang biasa-biasa, tapi kalau kita nak tampilkan diri kita orang yang hebat, kita mungkin pakai dengan pakaian-pakaian yang sedikit hebat. Orang tak kenal kita siapa, tapi orang tengok kita punya appearance tu nampak macam hebat. Orang kata, itulah pakai baju baguslah, nampak ada da'i sikit dia. Nampak bagus. Mudah-mudahan yang baik-baik saja. Tapi kita kata kita boleh jelmakan sesuatu yang berbeza daripada realiti diri kita. Betul. Bubuh make-up dan sebagainya, kita akan tampil lain daripada yang lain. Nampaklah lawa. Ustaz tak samalah dalam TV dengan luar TV contohnya. Tapi tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Siapa yang dia telah pun disebutkan ataupun yang telah tercatat sebagai ahli neraka, dia takkan pernah boleh tampil di akhirat kelak dalam apa juga bentuk gambaran kemuliaan. Sebaliknya, Allah nyatakan dalam surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah akan memutih lepakkan muka sebahagian manusia dan akan ada manusia yang Allah akan hitam legamkan diri dia. Yang ni kalau bubuh kita kata bedak pemutih macam mana sekalipun, tak akan jadi putih, tuan-tuan. Tak akan jadi putih. Dia akan tetap gelap, takut, hina, dan itulah permulaan siksaan Allah sebelum dicampakkan dalam neraka. Yang inilah yang kita katakan reaksi tak kala mana manusia berhadapan dengan neraka. Wal'iyadzubillah. Amatlah rugi Ustaz ya kalau di dunia mereka dibelenggu ketakutan, dibelenggu keadaan yang tidak tenang kerana dosa-dosa, mereka tidak minta ampun. Kemudian di akhirat pula dalam keadaan begitu. Wal'iyadzubillah. Dua kali rugi para penonton sekalian. Jangan kita tergolong dalam kalangan mereka yang Allah laknat ini. Baik Ustaz, kita akan sambung perincian kita, terutamanya kita akan masuk perbincangan kita dalam ayat yang ke-63 sebentar saja lagi. Jadi terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan dah lama kami temankan anda ni, sesungguhnya kami takkan kuat, kami takkan terus utuh melainkan daripada sokongan, doa dan juga tontonan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Hari ini Tanyalah Ustaz, kita bincangkan tafsir dan taranum Al-Quran. Kita bawakan surah Yasin ayat 59 hingga 65 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad. Baiklah Ustaz, kalau ikutkan bola sepak ni kira dah masuk minit ke-90 lah, hujung-hujung dah ni Ustaz. Ibaratnya Ustaz ya. Masa kecederaan ke? Itulah. Di hujung-hujung ni saya tertarik dengan ayat 63. Mungkin Ustaz boleh perincikan bagaimana tadi Allah nyatakan, maafkan saya, betul lah tu, ayat 63 tu Allah nyatakan tentang neraka Jahanam. Allah nyatakan allati kuntum tu'adun, yang kamu selalu diancam memasukinya, kamu tidak taatkan perintah. Maksudnya yang diancamkan itu, adakah ia dalam Al-Quran Ustaz? Ya, kita tahu bahawasanya Al-Quran adalah sesuatu yang membicarakan bagi manusia itu dua bentuk secara umumnya. Ya. Satu yang membawakan berita gembira buat kita. Betul. Basyiran kita sebutkan. Basyiran berita gembira, cerita tentang syurga, cerita tentang balasan yang baik dan sebagainya. Tapi Al-Quran dia tak lengkap kalau tak mendatangkan berita-berita ancaman, peringatan buat kita yang disebutkan sebagai nadhira, amaran, inzar. Maka antara bentuk-bentuk ayat inzar ialah bermula daripada cerita ayat yang ke-63 ini dan juga selanjutnya ini, ataupun kita boleh mulakan lebih awal lagi lah dari cerita ayat 59 tadi kan. Betul. Supaya manusia itu kita kata sentiasa diberikan peringatan, reminder dalam hidup diri dia. Ya, terhidang di hadapan kamu peluang-peluang yang baik, tapi jangan lupa ada perangkap-perangkap, jerangkap-jerangkap samar yang sedang menanti. Kalau kita tersalah langkah mengikuti jejak langkah syaitan, kita pasti akan terhumban dalam neraka, wal'iyadzubillah. Itu cerita dia. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-64 dan juga 65, yang ayat 64 ini Allah seolah-olah dalam bahasa orang muda kita pada muka lah ya Ustaz, yang kata Allah, rasalah kamu bakarannya pada hari ini, iaitu begitu mengerikan bakaran di neraka disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Bukan itu sahaja Ustaz, kalau kita tengok ayat 65, Allah nyatakan pula pada waktu itu, mafhumnya pada waktu itu kami
paterikan, meteraikan mulut mereka, nakhtimu, khatamkan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka pula memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Boleh tak Ustaz kongsikan betapa ngerinya keadaan itu Ustaz? Tuan-tuan, bila sebutkan tentang azab api neraka, ia bukan hanya satu bentuk. Allah. Ianya pelbagai bentuk dan kita boleh katakan ianya adalah merupakan satu azab yang sempurna. Yang bukan hanya melibatkan azab fizikal. Contohnya azab fizikal kita kata terbakar, diseksa, dirotan, dibelenggu, itu azab fizikal. Tapi ia juga melibatkan azab dalaman spiritual. Allah. Ataupun kita kata ada juga yang melibatkan minda manusia pada ketika itu diputuskan harapan mereka sama sekali. Semua benda ini kita dapat lihat dalam bicara Al-Quran bila mana Allah sebutkan dalam ayat tadi kan. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Boleh saja Allah campak, senyap lah. Tapi ditambah perkataan yang menyakitkan hati setelah sakitnya badan. Ibarat kita kata, bahasa hari ni orang kata sudah jatuh ditimpa tangga. Allah. Dah jatuh orang kata padan muka. Sakit 2 kali ya. Dalam hati sakit, badan sakit badan. Ini azab api neraka. Jangan buat main-main. Kalau kita kata takat sakit badan, orang kata itu baru satu. Tapi kalau sampai seluruh jenis kesakitan itu akan terpaksa ditanggung oleh penghuni neraka, sanggupkah kita untuk berhadapannya sedangkan satu itu pun sudah tak tertahan. Dan waktu itu kenapa Allah sebutkan, soalan menarik, kenapa disebutkan selepas daripada dicampakkan dalam neraka pada ketika itu Allah tutup mulut dia? Sebab Allah tak nak lagi mendengar sebarang excuse. Alasan. Dah tak ada alasan. Dulu dah cukup dekat dunia dulu. Macam-macam perkataan yang kamu humbankan ataupun kamu hamburkan untuk nak menolak kebenaran. Dah cukup dah. Sekarang ni kamu sendiri berhadap dengan pembalasan yang pada waktu itu kamu hanya ada satu saja, iaitu kamu kena terima apa yang telah kamu pilih sewaktu kehidupan dulu. Itulah dekat dunia dulu, ustaz ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Dia marah ustaz. Marah ustaz. Berlawan kan? Sampai di kiamat nanti nak minta maaf, nak minta ampun pun Allah tak nak dengar. Tak nak dengar. Dia berbeza. Daripada satu ayat lagi, kalau tuan-tuan buka surah An-Nur ayat yang ke-24, Masya-Allah. Untuk orang-orang munafik dia berbeza. Allah sebutkan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Hari di mana lidah mereka itu akan diberikan peluang untuk menjadi penyaksi. Mulut dia akan bercakap, tapi bukan mulut dia bercakap, lidah dia sendiri akan berkata terhadap diri dia. Tapi kalaupun ayat yang kita bacakan ni sebenarnya adalah beza dia berbanding dengan ayat surah An-Nur. Ayat surah An-Nur tu kenapa lidah dia boleh bercakap? Sebab Allah berikan peluang untuk orang-orang munafik yang menipu di dunia ini, berdusta, untuk mereka itu kembali bercakap, tetapi bukan dengan kehendak diri dia, tetapi dengan kehendak lidah dia yang sebenar. Tetapi untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak beriman langsung, Allah tutup mulut dia sebab tak nak lagi dengar alasan. Dan di kali inilah bukan sebenarnya takat kita kata mulut ditutup. Allah sebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Waktu itu yang akan bercakap ialah wa tukallimuna aydihim. Tangan dia yang akan bercakap, kaki dia akan bercakap. Dalam surah Fussilat lagi dahsyat. Buka surah Fussilat ayat yang ke-20 ayat 21. Hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, bila mana sampai hari penyaksian tersebut, akan datang kepada mereka yang nama penyaksian, datang daripada apa dia? Pendengaran mereka akan menjadi saksi, penglihatan mereka akan menjadi saksi, kulit mereka akan jadi saksi. Ni setiap bahagian kulit akan jadi saksi. Allah. Sampaikan tuan punya diri tu, bila dia tengok kulit dia bercakap, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit aku, kenapa engkau pula terlibat sama jadi saksi ke atas diri aku? Maka kata kulit pada ketika itu, kulit akan bercakap, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai'. Kata kulit, inilah peluang yang telah Allah berikan untuk kami pula berbicara ke atas diri kamu, bukan lagi mulut kamu pada masa tersebut. Tuan-tuan buka surah Fussilat ayat 21, ayat 22, lebih clear berkenaan dengan apa yang kita bincangkan sekarang daripada ayat 65 ni. Allahu Akbar. Itu gambaran yang menunjukkan bahawasanya yang terseksa bukan sekadar kulit yang dibakar, bukan setakat tangan ataupun badan yang dipukul oleh malaikat, seluruh anggota, tetapi hati dan minda juga disiksa ketika itu. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar. So
So kita kata selain daripada kita terseksaan, antara yang terseksa juga iaitulah kita akan diberikan penyaksian oleh saksi yang ramai. Dia ni bersalah, nak lagi mana lagi beratnya orang katakan. Kalau dah sampai seperingkat seluruhnya menjadi saksi ke atas diri kita, ada lagi jalan selamat? Tak ada. Itulah, tak ada jalan selamat. Kita orang beriman, satu je kita harap. Satu-satunya yang akan menjadi saksi pada diri kita itulah Al-Quran. Selain daripada anggota tubuh kita, Quran akan jadi saksi. Ya Allah, dia ni masih hidup dunia, paling kurang pun bila kata rancangan tanyalah ustaz, bincang tentang ayat Quran, dia dengar, dia ikut, dia cuba amal setakat mana dia mampu. Berikanlah syafaat buat diri dia dengan syafaat Al-Quran. Itulah insya-Allah. Kita harapkan itulah untuk diri kita, tuan-tuan. Jangan tinggalkan Quran. Itulah. Baik ustaz, mungkin sebagai kesimpulan ataupun pelan tindakan kita, hari ini kita belajar bagaimana walaupun beberapa ayat je para penonton sekalian, perhati tengok sikit sahaja tetapi cukup mengerikan. Pelan tindakan kita ustaz supaya menjadi hamba Allah yang taat, dan supaya kita ni sentiasa ingat, bukan ingat hari ni je esok lupa dah, supaya kita kekal istiqamah, takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya tuan-tuan, kita tahu Al-Quran ini adalah sesuatu yang akan memberikan keseimbangan yang sebenar bagi hidup manusia. Betul. Kita ada berita gembira yang akan memberikan kedamaian pada jiwa kita. Tetapi kalau jiwa yang terlalu damai, dia akan lupa diri. Betul. Dia perlukan peringatan sesekali dalam diri dia untuk dia tahu, aku tetap ada tanggungjawab yang perlu aku tunaikan sebelum aku mengecap bahagia yang aku dambakan. Ini yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, peringatan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada peringatan Al-Quran. Lantaran itulah kalau tuan-tuan buka surah Qaf ayat yang terakhir, Allah kata pada fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan ingatkanlah seseorang itu dengan Al-Quran bagi sesiapa yang dalam dirinya ada ketakutan terhadap janji buruk yang bakal datang kemudian harinya. Dan yang ketiganya, peringatan itu hanya akan berguna bila mana kita melakukan tindakan yang sepatutnya dalam hidup kita. Teruskan taat pada Allah, sembahlah Allah, jangan sembah syaitan, jangan ikut syaitan. Inilah peringatan Al-Quran yang insya-Allah dapat kita manfaatkan untuk hidup kita biidznillah taala. Ingat para penonton sekalian, syaitan itu licik, macam-macam kaedah akan digunakan untuk menyesatkan kita ustaz ya. Baiklah, doa daripada ustaz untuk murnikan program kita hari ini. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim kerana sudi bersama dengan kami hari ini ustaz ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa depan insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu panduan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dekat dengan Al-Quran, insyaAllah apa sahaja godaan syaitan, InsyaAllah kita akan dapat tepis dan hakis insyaAllah. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.